Lembaga Tabung Haji merupakan sebuah institusi Islam yang sentiasa berusaha untuk menyediakan pelbagai kemudahan secara komprehensif dan sistematik demi kebajikan jemaah haji Malaysia. Selain dari pengurusan simpanan yang halal dan pengurusan haji yang efisien, Tabung Haji turut menjalankan aktiviti pelaburan bagi memberi nilai tambah kepada para pendeposit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami pelajar sarjana Kewangan Islam daripada Universiti Malaysia Kelantan UMK, kami akan membincangkan berkaitan Islamic Legal Magazine dan aplikasi di dalam kewangan Islam yang berkaitan dengan Lembaga Tabung Haji dan juga jemaah haji. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, saya Ashraf bin Syamsuddin. Kedua, Puan Nani Hasrita binti Hashim. Dan yang ketiga, Cik Nur Izzati binti Abdul Rahman. Kami akan bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, perbincangan 5 magazin utama di dalam fiqh. Yang ketiga, aplikasi Islamic magazine di dalam Islamic Finance. Dan yang keempat adalah penutup. Kami akan membincangkan kepentingan sebuah organisasi besar seperti Tabung Haji dalam melaksanakan operasi yang berkait dengan urusan di tanah air dan seterusnya di Tanah Suci dalam memberikan perkhidmatan haji kepada semua umat Islam di Malaysia. Kertas ini akan mengupas secara ringkas bagaimana maqasid syariat diperhalusi dalam menentukan sesuatu hukum di dalam peribadatan jemaah haji di mana ia mencakupi elemen kewangan Islam. Seperti mana yang sedia maklum, maqasid syariah adalah tujuan atau makan yang dikehendaki syarak yang mesti diusahakan untuk dicapai. Maqasid syariah telah wujud dan diaplikasikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Maslahah atau kebaikan apabila ditinjau dari sudut kekuatan dan kepentingannya, ia dibahagikan kepada 3 bahagian seperti berikut. Pertama, maslahah daruriyah, kepentingan, seperti menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kedua, maslahah hajiyah, iaitu keperluan, seperti perkahwinan dan pengangkutan. Ketiga, tahsiniyah atau pelengkap, seperti rumah dan pakaian yang cantik. Jika dilihat dari sudut ini, Tabung Haji boleh dikategorikan sebagai sebuah organisasi yang menjaga agama dan harta umat Islam di Malaysia dalam bentuk akaun simpanan. Selain itu, di dalam rukun Islam, haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh seseorang individu Muslim yang telah cukup syarat wajibnya. Syarat daftar haji: bagi melayakkan pendeposit mendaftar haji, mereka perlu mempunyai baki minimum dalam akaun tabung haji sebanyak ringgit Malaysia 1,300. Kedua, tidak pernah menunaikan fardu haji. Ketiga, membawa dokumen pengenalan diri seperti MyCard dan sijil kelahiran bagi yang berumur 12 tahun ke bawah semasa melakukan pendaftaran haji di kaunter-kaunter tabung haji. Perkara rukun dan wajib haji akan dibincangkan oleh rakan saya selanjutnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Nani atas brief explanation on 5 major magazine yang kami pilih bagi tugasan ini. Seterusnya, saya Nur Izzati binti Abdul Rahman akan menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan aplikasi ke-5 magazine dalam fiqh. Rukun haji ada 6, iaitu niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur dan tertib. Tapi saya ada formula yang mudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk ingat rukun haji ni. No way to success but try. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting dan juga tertib. Saya akan terangkan rukun-rukun haji yang berkait rapat dengan Islamic Legal Magazine. Yang pertama adalah magazine yang ke-6, iaitu matters are determined by intention. Bila mana jemaah haji daripada Malaysia bergerak ke Mekah menerusi penerbangan daripada KLIA akan melalui Miqat Karnul Manazil. Manakala bagi jemaah haji yang daripada Madinah yang akan ke Mekah akan melalui Miqat Bir Ali atau nama lainnya Zulhulaifah.
Di sini jemaah haji akan memasang niat. Mereka akan menyelesaikan umrah terlebih dahulu kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Niatnya, nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Untuk haji nanti bila sampai di Mekah, mereka akan berniat nawaitu hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Makanya di sini diterangkan dalam aplikasi MAXIM ini adalah niat seseorang itu untuk melakukan ibadat rukun Islam yang kelima. Alright, yang kedua adalah MAXIM yang ke-9 iaitu certainty is not overcome by doubt. Untuk MAXIM ini, ia terikat dengan rukun haji yang ketiga iaitu tawaf. Tawaf bererti mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan bermula sujud Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama mengikut syarat-syaratnya. Alright, di Mina pula macam mana? Di Mina, jemaah akan buat lontaran 7 biji batu di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Okey, kita andaikan ini adalah Jamrah. So, untuk 10 Zulhijjah, jemaah haji akan melontar 7 biji batu di Jamrah Kubra. Okey, kemudian pada hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, jemaah haji akan buat lontaran di ketiga-tiga jamrah ini. Aplikasi kepada MAXIM ini menerangkan keyakinan kepada ibadat mengatasi keraguan, di mana keyakinan seseorang jemaah itu melengkapkan bilangan tawafnya atau melengkapkan bilangan lontarannya dan sebagainya. Okey. Seterusnya untuk MAXIM yang ketiga, hardship begets facility. Okey, selepas jemaah berwukuf di Arafah, kemudian bermabit di Muzdalifah dan terus ke Mina, kebiasaannya jarak perkhemahan jemaah haji Malaysia dengan kompleks Jamrah adalah kira-kira 3.5 km sahala. Okey, justeru jemaah akan mula rasa kepenatan untuk berulang alik berjalan kaki bagi melengkapkan syarat wajib haji iaitu melontar pada hari-hari tasyrik. Hardship kat sini adalah di ketika kesusahan jemaah pada waktu ini diaplikasikan dalam MAXIM. Ada ruksah atau kemudahan yang boleh dilakukan oleh jemaah uzur atau tidak mampu. Seterusnya, hardship berlaku ketika jemaah balik selesai daripada melontar, dibalik ke Mekah untuk selesaikan tawaf untuk melakukan ibadah haji. Kerana letih 3 hari burang alik, kemungkinan jemaah haji tu akan rasa tidak mampu untuk meneruskan tawafnya, dan kaedah yang boleh dilakukan adalah jelas selepas 4 hari dalam operasi masyair ni, tenaga dan stamina jemaah tu biasanya merundumlah. So ada kemungkinan memang dia tak boleh nak melakukan tawaf. Jadi hardship ini boleh diatasi dengan jemaah boleh melakukan tawaf menggunakan kursi roda ataupun kemudahan tawaf skuter di tingkat atas Masjidil Haram dengan sedikit bayaran tambahan lah. So untuk melontar tadi, jemaah boleh wakilkan kepada jemaah haji lain ataupun petugas di Tanah Suci untuk melontar on behalf kepada dia. Tapi untuk tawaf, dia boleh dengan melakukan dengan kaedah naik wheelchair ataupun naik tawaf skuter. Sebab ianya tidak menjadi kesalahan kerana jalan kaki untuk tawaf tu hanyalah sunat. Alright. Seterusnya untuk MAXIM yang keempat iaitu MAXIM ke-20, harm is to be eliminated. Umum mengetahui dunia kini dilanda wabak coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19. So disebabkan outbreak COVID-19 tu, kerajaan Malaysia telah menangguhkan pemergian jemaah haji tahun 2020. Berkaitan dengan MAXIM 20 ini dapat dilihat apabila keprihatinan kerajaan Malaysia terhadap keselamatan dan kesihatan jemaah haji kita. Tambah lagi, kerajaan Arab Saudi juga menggariskan panduan-panduan guidelines dalam mengambil langkah untuk melindungi bencana ataupun yang dipanggil sebagai HAM lah. So COVID-19 ni kita relate dengan HAM lah. Sehingga hari ini, this kind of harm cannot be eliminated, tetapi terdapat langkah-langkah pencegahan atau preventif yang kita lakukan untuk semua pihak. Okay, hashtag kita belum menang. Dan yang terakhir untuk MAXIM 24, custom is an arbiter. Okay, sepanjang jemaah haji berihram, jemaah akan terikat dengan 13 pantang larang. Jika kita melanggar larangan ihram, maka akan dikenakan dam. So antaranya yang pertama, memakai pakaian berjahit bersarung untuk lelaki, menutup muka bagi perempuan, memakai sarung tangan, menutup kepala bagi lelaki, memakai bau-bauan, memakai minyak di kepala dan janggut, muka dimas-jimak, bersetubuh, menikah atau menikahkan, gugur rambut atau bulu di badan, mengerat kuku, memburu atau membunuh binatang buruan, menebang atau mencabut pokok atau tumbuhan. Kaitan MAXIM 24 dengan larangan ihram adalah pada
custom, iaitu adat kebiasaan untuk seseorang membawa barang dengan menjunjung. Okey, so dia tak dikira sebagai menutup kepala lah. So alhamdulillah tamatlah penerangan ringkas bagi aplikasi 5 maksim utama dalam fiqh. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, pencerahan yang lebih tepat berkaitan dengan fiqh ni harus dirujuk dengan guru-guru agama ya. Seterusnya bagi aplikasi 5 maksim dalam institusi kewangan Islam khususnya tabung haji, saya serahkan kepada Tuan Haji Ashraf untuk penerangan lanjut. Silakan Tuan Haji. Okey, sampai masa kita akan membincangkan perkara aplikasi dalam kaedah asas undang-undang di dalam Islamic Finance yang berkaitan dengan tabung haji dan juga jemaah haji. Secara ringkas untuk pendaftaran haji ianya telah diterangkan lebih awal, iaitu tabung haji menggunakan konsep pendaftaran haji terbuka yang mana siapa yang mendaftar dahulu didahulukan, dan setelah seseorang pendeposit mendaftar haji maka ianya akan berada di dalam queue untuk menunggu giliran dalam menunaikan perantau haji di Tanah Suci. Sebelum itu, tabung haji juga menyediakan persiapan ataupun persediaan kepada semua bakal haji yang akan melaksanakan haji di Tanah Suci. Antaranya adalah siri kursus haji. Kursus haji di tabung haji mempunyai 3 peringkat. Yang pertama, kursus asas haji. Yang kedua, kursus intensif haji. Dan yang ketiga, kursus perdana haji. Kursus asas haji adalah merupakan kursus yang paling asas di mana semua pendeposit, orang ramai yang ingin belajar mengenai ibadat haji boleh mengikuti kursus asas haji yang diadakan secara bersiri ataupun secara mingguan. Manakala kursus intensif haji ianya hanya kepada jemaah haji yang telah terpilih dan akan dijemput untuk menyertai kursus intensif haji yang biasanya diadakan selama 2 hari. Saya juga ingin berkongsi kepada semua beberapa buku yang kita berikan ataupun kita edarkan kepada jemaah haji dalam mana mereka bersiap sedia ataupun mereka mereka bersiap sedia untuk mengikuti siri kursus haji, dan mereka boleh merujuklah buku-buku yang telah dikeluarkan oleh bahagian bimbingan haji lembaga tabung haji. Bagi kursus perdana haji pula adalah kursus peringkat akhir yang mana jemaah haji akan dikumpulkan di satu tempat bagi sesebuah negeri dan mereka akan melaksanakan kursus haji secara praktikal selama 2 hari 1 malam. Seterusnya, jemaah haji akan melalui satu pemeriksaan kesihatan yang ketat bagi memastikan setiap jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci mempunyai keadaan kekuatan fizikal, kekuatan kesihatan yang baik sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Ini adalah sampel buku rawatan kesihatan jemaah haji yang perlu dimiliki ataupun perlu ada pada setiap jemaah haji, yang mana di dalam buku ini akan merekodkan semua rekod berkaitan dengan kesihatan seseorang jemaah haji. Seterusnya adalah persiapan pasport dan juga persiapan penerbangan. Jemaah haji akan menerima pasport yang mempunyai visa haji dan kemudiannya mereka akan menerima surat jadual penerbangan haji sebelum mereka boleh berangkat ke Tanah Suci. InsyaAllah bagi tahun 2021 ini, sekiranya wabak COVID-19 ini boleh dikatakan reda ataupun hilang, sudah tidak ada, InsyaAllah sekiranya musim haji pada tahun 1442 Hijrah ataupun tahun 2021 masih ini dibenarkan oleh kerajaan Saudi, InsyaAllah tarikh wukuf pada tahun ini adalah jatuh pada 19 Julai 2021 bersamaan dengan hari Isnin ataupun 9 Zulhijjah. Tarikh ini adalah tarikh yang akan ditentukan semula oleh Ummul Qura, pihak berkuasa kerajaan Arab Saudi. Antara stesen berlepas bagi jemaah haji Malaysia, tabung haji mempunyai 8 stesen penerbangan bagi jemaah haji berangkat ke Tanah Suci. Antaranya adalah Kuala Lumpur International Airport Sepang, Pulau Pinang, stesen berlepas Senai Johor Bahru, Kota Kinabalu di Sabah, Kuching di Sarawak,
Kuala Terengganu di Terengganu, Alustar Kedah, dan yang terakhir adalah di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru, Kelantan. Terdapat 3 kaedah jemaah haji Malaysia ataupun 3 kaedah pelaksanaan haji di Tanah Suci. Yang pertama adalah jemaah haji boleh melaksanakan haji ifrad, yang kedua haji tamattu, dan yang ketiga haji qiran. Pada kali ini kita tidak membincangkan kaedah pengibadatan, cuma kami akan memberikan penerangan secara ringkas kaedah-kaedah asas ataupun perkara asas yang perlu dilalui oleh jemaah haji Malaysia untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci yang dikendalikan oleh tabung haji. Bagi jemaah haji Malaysia, secara umumnya jemaah haji Malaysia akan melaksanakan haji tamattu. Walau bagaimanapun, terdapat pilihan kepada jemaah haji untuk melaksanakan haji yang lain seperti haji ifrad ataupun haji qiran. Bagi jemaah haji Malaysia, pelaksanaan haji tamattu di dalam melaksanakan kerja-kerja ibadah haji, setiap jemaah haji perlu menjaga rukun dan juga wajib haji. Antara rukun haji ialah perkara asas yang mesti ditunaikan oleh jemaah haji, dan jika tidak ditunaikan sama ada secara sengaja ataupun tidak, maka hajinya tidak akan sah. Dan rukun-rukun tersebut adalah niat, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima bercukur ataupun bergunting, dan yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Itu adalah rukun haji. Manakala perkara wajib haji, wajib haji ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak dikerjakan salah satu daripadanya, haji tersebut tetap sah, tetapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya. Dia juga menanggung dosa jika meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Perkara wajib haji tersebut ialah ada 6. Yang pertama, berniat ihram di miqat. Yang kedua, meninggalkan larangan ihram. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Yang keempat, melontar anak batu di Jamrah Kubra. Yang kelima, bermabit di Mina. Dan yang keenam, melontar anak batu di 3 jamrah, iaitu Jamrah Sughra, Jamrah Wusta dan Jamrah Kubra. Dalam kaedah asas penentuan hukum yang pertama, iaitu setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Aplikasi di dalam tabung haji, jika kita boleh bincang secara ringkas, kami bawakan 3 contoh, iaitu sekiranya seorang jemaah haji berniat, sahaja aku berniat haji tamattu semasa mula-mula berniat di miqat sewaktu ingin memasuki Mekah dan Malaysia, maka jadilah niatnya itu adalah niat umrah, kerana bagi melaksanakan haji tamattu ia perlu berniat umrah terlebih dahulu dalam bulan-bulan haji. Kemudian selepas selesai mengerjakan umrah, maka ia mengerjakan haji dalam tahun yang sama. Jemaah haji ini hanya akan dikenakan dam haji tamattu, iaitu seekor kambing. Anggaran harganya adalah sekitar 400 Saudi Riyal ataupun RM450. Jemaah haji boleh membayar dam ini secara debit account simpanan tabung haji di Tanah Suci ataupun di tanah air. Dalam situasi ini, jemaah haji apabila melintasi miqat, seharusnya jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu perlu berniat ihram umrah. Tetapi dalam situasi ini, jemaah haji berkenaan telah berniat haji tamattu. Jadi dalam situasi itu, jemaah haji akan dikira ianya berniat ihram umrah, kerana niat asal jemaah haji itu adalah untuk mengerjakan haji tamattu. Untuk itu, beliau hanya dikenakan dam haji tamattu yang berjumlah 400 riyal ataupun bersamaan dengan RM450. Inilah aplikasi yang pertama dalam situasi jemaah haji dalam melaksanakan ibadat haji. Di bawah kaedah asas, setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Kita bawa satu lagi situasi, iaitu jika seorang jemaah haji bertembung niat di antara niat di hati dan juga niat di lidah ataupun lafaz niat di lidah, maka yang akan diambil kira adalah niat di hati. Contohnya begini, seorang jemaah haji telah berniat di dalam hati ingin melaksanakan umrah, tetapi lafaz di lidah
ingin melaksanakan haji, maka yang diambil kira sebagai hukum adalah niat di dalam hati jemaah haji itu untuk mengerjakan ibadat umrah. Jadi sekiranya jemaah haji telah berniat ataupun lintasan di dalam hati untuk mengerjakan umrah, tetapi lafaz di mulut mengerjakan haji, maka tiada sebarang bayaran dam dan dikenakan kepada jemaah haji ini. Sebagai panduan kepada semua juga, tabung haji telah mengeluarkan buku garis panduan pembayaran dam yang boleh dirujuk oleh para jemaah haji, dan tabung haji juga ada menyediakan perkhidmatan guru agama sepanjang mereka berada di Tanah Suci bagi merujuk perkara-perkara berkaitan dengan hukum dan juga perkara-perkara berkaitan dengan pengibadatan jemaah haji. Dalam usaha tabung haji memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada jemaah haji dengan niat setiap jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci insya-Allah mendapat haji yang mabrur. Kita masih lagi berada di kaedah asas, iaitu al-umur bimaqasidiha, atau setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Satu lagi aplikasi di dalam pengibadatan jemaah haji adalah seperti berikut. Seorang jemaah haji telah melakukan bacaan ataupun lafaz niat semasa jemaah haji berkenaan berada di dalam siri khusus haji ataupun khusus umrah di tanah air, dan ianya hanyalah sebagai pembelajaran dan juga latihan amali. Peserta tidak dianggap telah berniat haji atau umrah dan tidak terikat dengan mana-mana larangan dalam ihram. Ini kerana semasa berlafaz itu adalah atas tujuan belajar ataupun untuk mengikuti kursus dan bukannya bertujuan untuk melaksanakan haji dan juga umrah. Oleh itu, setiap perkara dinilai berdasarkan niat dalam aplikasi setiap jemaah haji dalam mengerjakan ibadah haji telah diguna pakai dengan sebaiknya di dalam perkara ini. Seterusnya kita akan membincangkan kaedah yang kedua, iaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, atau keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Saya terus membawa contoh aplikasi kaedah ini di dalam pengibadatan jemaah haji, yang mana saya memberikan 3 contoh untuk difahami. Yang pertama, jemaah haji telah syak pada bilangan tawaf ketika dia melakukan tawaf. Mungkin dia syak bahawa pusingan kelima ataupun pusingan keenam contohnya. Jadi pada waktu itu yang diambil kira adalah jumlah yang terkecil, sebab jumlah yang terkecil itu adalah yang diyakini, manakala jumlah yang lebih besar itu adalah jumlah yang disyak. Jadi dalam situasi ini, sekiranya ia terlupa ataupun hendak mengira jumlah bilangan tawaf, sama ada ia pusingan kelima ataupun pusingan yang keenam, jadi ia akan mengambil kiraan pusingan yang kelima, dan jemaah haji berkenaan perlu untuk melakukan pusingan keenam dan pusingan yang ketujuh untuk menghabiskan tawaf berkenaan. Baik, situasi yang kedua, aplikasi di dalam kaedah yang sama. Saya bawakan juga contoh pada kerja ibadat haji berkaitan dengan tawaf. Pada situasi kali ini, jemaah haji syak pada pusingan tawaf selepas selesai jemaah berkenaan melakukan tawaf. Jadi apa yang akan berlaku di situ? Pada ketika ini, selepas selesai jemaah haji melakukan tawaf, ianya sudah tidak diambil kira kerana semasa menamatkan pusingan tawaf tersebut, jemaah haji sudah yakin ianya cukup 7 pusingan. Walau bagaimanapun, dalam keadaan berkenaan, jemaah haji dinasihatkan untuk bertaklid kepada mazhab Hanafi, yang mana pada mazhab Hanafi ada perkara-perkara yang telah ditentukan, yang mana jemaah haji harus mendapat pandangan ataupun mendapat bimbingan daripada guru agama ataupun pembimbing ibadah haji, yang sama ada pembimbing ibadah haji di tanah air ataupun pembimbing ibadah haji semasa jemaah haji berada di Tanah Suci. Ini saya maklumkan ataupun saya ceritakan secara ringkas bagaimana sekiranya situasi berkenaan berlaku dan perkara keyakinan tidak hilang dengan keraguan itu digunakan. Baik, pada contoh yang ketiga, di bawah kaedah yang sama, jemaah haji telah syak pada jumlah batu yang dilontar pada satu jamrah. Pada ketika itu, sekiranya jemaah haji tidak yakin
bilangan berapa biji batu yang dilontarkan kepada jamrah, jemaah haji hendaklah mengambil jumlah bilangan yang terkecil, kerana nilai yang terkecil itu adalah nilai yang diyakini dan nilai yang lebih besar itu adalah nilai yang menjadi syak. Oleh itu, pada waktu ini jemaah haji adalah dinasihatkan untuk menggunakan kadar bilangan yang lebih rendah dan menghabiskan jumlah bilangan batu yang masih lagi berbaki. Jadi itulah contoh 3 aplikasi di dalam penentuan kaedah jemaah haji dalam melaksanakan ibadat haji. Kami berpandangan bahawa sekiranya jemaah haji mempunyai syak kepada sesuatu perkara, mereka haruslah mendapat pandangan yang lebih jelas daripada para guru agama yang telah disediakan oleh tabah haji, kerana setiap perlanggaran ataupun setiap perkara yang berlaku semasa jemaah haji melakukan ibadat haji ataupun umrah ataupun berada di dalam ihram, mereka mempunyai implikasi ataupun kesan kepada bayaran dam. Jadi apabila kesan kepada bayaran dam, implikasi keuangan itu akan terjadi kepada setiap jemaah haji yang berkenaan. Seterusnya, bagi kaedah yang berikutnya, iaitu kaedah al-masyaqqah yajlibu at-taisir, atau kesukaran membawa kepada kemudahan. Di bawah perkara ini, sebelum itu saya ingin menceritakan sedikit sebanyak tentang persediaan tabung haji dalam menyediakan jemaah haji sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Kalau sebelum ni saya telah menceritakan tentang persiapan jemaah haji berkaitan dengan kursus haji, kali ini saya ingin membawakan pemahaman, iaitu setiap jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci sudah pasti dan insya-Allah tabung haji akan memastikan semua jemaah haji akan mengikuti siri kursus haji yang telah disediakan oleh tabung haji dalam usaha tabung haji membantu memberi semua ilmu pengetahuan dan juga maklumat-maklumat yang terkini berkaitan dengan haji, pengibadatan dan juga pergerakan segala operasi yang akan mereka lalui sepanjang mereka berada di Tanah Suci, sama ada di Makkah ataupun di Madinah. Untuk itu, sekiranya mereka mempunyai apa-apa kesulitan, insya-Allah pihak tabung haji bersama dengan para petugasnya akan sentiasa membantu semua jemaah haji, terutamanya jemaah haji dari Malaysia. Jadi kaedah yang seterusnya adalah kesukaran membawa kepada kemudahan. Saya bawakan juga 3 contoh aplikasi di dalam proses jemaah haji melakukan pengibadatan haji. Yang pertama adalah seorang jemaah haji ataupun seorang petugas haji, yang mana petugas haji ini perlu berulang-alik antara Mekah dan juga Madinah bagi sesuatu urusan rasmi kerja, maka petugas berkenaan gugur tawaf wada dan mereka ini tidak dikenakan dam. Ini terpakai kepada petugas-petugas haji yang mana mereka mungkin akan berulang-alik daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah atas tujuan tertentu, atas tujuan kerja, atas tujuan membantu jemaah haji, dan oleh itu apabila mereka meninggalkan Mekah, mereka gugur untuk melaksanakan tawaf wada dan mereka tidak dikenakan dam. Seperti mana yang diketahui bahawa mana-mana jemaah yang ingin meninggalkan Mekah, mereka perlu melaksanakan ataupun melakukan tawaf wada, yang mana apabila mereka tidak melakukan tawaf wada dan keluar meninggalkan Mekah, maka mereka akan dikenakan dam. Dan ini terpakai di dalam kaedah kesukaran membawa kemudahan kepada semua petugas jemaah haji bagi membantu para jemaah haji ataupun duyufur rahman. Baik, situasi yang kedua, saya bawakan aplikasi kaedah ini dalam situasi jemaah haji. Yang kedua ini adalah berkaitan dengan melontar jamrah. Jemaah haji yang tidak mampu untuk membuat lontaran di jamrah atas faktor sakit yang tidak boleh sembuh sehingga tamatnya hari-hari tasyrik dan sakit itu telah disahkan oleh pasukan perubatan, maka jemaah haji berkenaan dibenarkan untuk mewakilkan lontaran itu kepada jemaah haji lain ataupun sesiapa yang boleh untuk menerima wakil daripada jemaah haji yang tidak mampu berkenaan. Jadi jemaah haji yang mewakilkan kepada pihak lain untuk membuat lontaran bagi pihak dirinya, ianya tidak dikenakan dam
ataupun apa-apa bayaran, dan ini di bawah kaedah kesukaran membawa kemudahan, ianya memberi kemudahan kepada jemaah haji berkenaan yang sakit untuk menyelesaikan lontaran-lontaran di Jamrah. Situasi yang ketiga, masih lagi di bawah kesukaran membawa kemudahan. Situasi yang ketiga, seseorang jemaah haji yang melakukan tawaf dengan menggunakan kerusi roda. Terdapat jemaah haji yang tidak mampu berjalan atas faktor-faktor yang pelbagai. Jemaah haji mungkin faktor usia, mungkin faktor kesihatan yang menjadikan jemaah haji ini tidak mampu untuk berjalan melakukan tawaf. Seperti mana yang kita sedia maklum, pusingan tawaf pada waktu yang ramai ataupun pada waktu Masjidil Haram itu sesak, pusingannya akan mengambil jarak yang lebih jauh daripada Baitullah ataupun Kaabah, dan pusingan yang jauh itu menjadikan jarak itu akan lebih panjang, dan pusingan itu apabila melibatkan 7 kali keliling, semestinya jemaah haji yang berusia ataupun jemaah haji yang tidak mampu atau sakit kaki dan sebagainya tidak mampu untuk melaksanakan tawaf dengan berjalan kaki. Oleh itu, jemaah haji dibolehkan untuk menggunakan kerusi roda, dan penggunaan kerusi roda itu tawaf berkenaan adalah sah. Dan perlu diingat di sini, yang penting semasa jemaah haji itu ditolak di atas kerusi roda, pada setiap pusingan permulaan tawaf yang pertama, pusingan tawaf yang kedua, pusingan tawaf yang ketiga dan seterusnya sehingga tamat 7 pusingan, jemaah haji berkenaan perlu tahu setiap kali permulaan setiap pusingan berkenaan. Sebagai contoh begini, sekiranya jemaah haji berada di atas kursi roda, pada permulaan pusingan yang pertama, jemaah haji perlu sedar bahawa ia akan melakukan pusingan yang pertama. Kemudian apabila dalam perjalanan ditolak, mungkin jemaah haji itu tertidur. Dan pada masuk pusingan yang kedua, orang yang menolak itu harus mengejutkan jemaah haji dan memaklumkan bahawa pusingan kedua akan bermula. Dan apabila pusingan kedua sudah bermula dan jemaah haji itu sekali lagi mungkin tertidur ataupun terlelap, dan anggota ataupun orang yang membantu untuk menolak jemaah haji itu harus menyedarkan ataupun membangunkan jemaah haji yang tertidur itu setiap kali bermulanya pusingan yang baru. Jemaah haji tidak boleh daripada pusingan yang pertama kemudiannya dia tertidur dan dia tersedar pada pusingan yang ketujuh dah selesai, dia sedar, itu tidak boleh dikira sebagai melakukan tawaf dengan sempurna, dan tidak seharusnya berlaku begitulah. Jadi semua perkara berkaitan dengan peribadatan jemaah haji, sekali lagi saya berpesan supaya semuanya harus dirujuk kepada guru agama yang telah disediakan, pembimbing ibadah haji yang telah disediakan oleh tabung haji dalam membantu jemaah haji menyelesaikan perkara-perkara berkaitan dengan peribadatan. Seterusnya adalah kaedah yang keempat, kaedah yang keempat iaitu ad-daruru yuzalu, atau bahaya mesti dihapuskan. Sejak tabung haji menguruskan jemaah haji, setiap tahun bilangan jemaah haji meningkat di Tanah Suci. Pada masa kini, bagi setiap musim haji sebelum berlakunya COVID-19, jemaah haji di Tanah Suci apabila sampai waktu puncak 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, bilangan jemaah haji mencecah sehingga 3 juta jemaah yang berada pada satu tempat, iaitu di Arafah ataupun di Muzdalifah ataupun di Mina atau di Mekah. Jadi dengan bilangan jemaah haji yang terlalu ramai di satu tempat pada suatu masa, banyak perkara-perkara ataupun kepayahan yang mungkin jemaah haji akan lalui. Namun insya-Allah dengan bantuan ataupun pertolongan daripada Allah SWT, semua kerja-kerja peribadatan jemaah haji juga akan menjadi mudah dan berjalan dengan baik. Bagi kaedah yang seterusnya, iaitu bahaya mesti dihapuskan, tabung haji semasa di Malaysia lagi, tabung haji telah menyediakan pelbagai persiapan. Antaranya seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini adalah tabung haji menyediakan proses pemeriksaan saringan kesihatan ke atas seluruh jemaah haji, termasuk juga dengan semua petugasnya, bagi menyediakan
keadaan fizikal kesihatan jemaah haji dan petugas yang baik sebelum mereka dibawa ataupun dihantar untuk melakukan ibadat haji di Tanah Suci. Pemeriksaan kesihatan jemaah haji ini ada melibatkan suntikan-suntikan wajib yang perlu diambil oleh setiap jemaah haji, yang saya kira suntikan yang wajib itu boleh melindungi jemaah haji daripada mungkin berisiko untuk mendapatkan apa-apa juga jangkitan penyakit semasa mereka berada di Tanah Suci, dengan keadaan cuaca di sana berbeza daripada di tanah air, pemakanan di sana berbeza di tanah air, dan juga pergaulan ataupun kedatangan jemaah haji daripada pelbagai negara dan bercampur dengan jemaah haji Malaysia semasa mereka berada di Tanah Suci ataupun semasa mereka berada di Masjid Haram dan sebagainya. Untuk itu saya bawakan juga 3 contoh aplikasi pengibadatan jemaah haji dalam kaedah bahaya mesti dihapuskan. Baik, aplikasi yang pertama, contoh yang pertama saya bawakan begini. Penangguhan pelaksanaan ibadat haji bagi jemaah haji seluruh dunia pada tahun lepas, iaitu pada tahun 1441 Hijrah bersamaan dengan tahun 2020 Masihi, adalah bagi mengelakkan kemudaratan jangkitan COVID-19 yang sedang merebak di seluruh dunia, dan pada masa itu vaksinnya belum lagi ditemui. Oleh itu tahun lepas, kalau kita maklum bahawa tabung haji tidak menghantar jemaah haji daripada Malaysia ke Tanah Suci kerana kerajaan Malaysia telah memutuskan pada tahun 1441 Hijrah ataupun pada tahun 2020 Masihi, kerajaan Malaysia melalui tabung haji tidak menghantar jemaah haji atas faktor bagi mengelak kemudaratan jangkitan COVID-19. Baik, bagi situasi yang kedua, aplikasi yang kedua di bawah kaedah yang sama, bahaya mesti dihapuskan. Kerajaan Arab Saudi mewajibkan pemakaian pelitup muka atau mask sepanjang masa pelaksanaan ibadat haji atau umrah bagi tujuan untuk mengelakkan kemudaratan jangkitan COVID-19. Bagi situasi ini, diketahui bahawa jemaah haji wanita tidak dibenarkan semasa di dalam ihram untuk menutup muka ataupun sebahagian muka, dan apabila jemaah haji wanita berada di dalam ihram dan mereka menutup muka ataupun sebahagian muka, mereka akan dikenakan dam. Tapi dalam situasi ini, kerajaan Arab Saudi mewajibkan pemakaian penutup muka ataupun mask sepanjang pelaksanaan ibadat haji atas faktor mengelak kemudaratan jangkitan COVID-19, maka jemaah haji wanita dan juga jemaah haji lelaki harus memakai mask dan jemaah haji ini tidak dikenakan dam. Sekiranya saya ingin maklumkan, sekiranya dam itu dikenakan, jemaah haji mungkin akan dikenakan dam seekor kambing ataupun dam yang berkaitan dengan dam takhir dan takdir, yang mana tuan-tuan boleh rujuk kepada guru agama ataupun rujuk kepada buku garis panduan pembayaran dam yang telah dikeluarkan oleh lembaga tabung haji. Baik, yang ketiga, situasi yang ketiga masih lagi dibincangkan di bawah bahaya mesti dihapuskan. Penetapan kota haji bagi setiap negara bagi mengawal bilangan jemaah haji yang melaksanakan haji tanpa kawalan supaya tidak berlaku limpahan jumlah jemaah haji yang boleh menjejaskan perjalanan haji, yang mana ia mengancam nyawa orang yang mengerjakan haji. Ini kerana haji adalah melibatkan satu perhimpunan ramai dan bersesak-sesak, khususnya ketika pelaksanaan tawaf, sa'i dan juga melontar jamrah. Oleh itu, penetapan kota haji, sekiranya kerajaan Arab Saudi menetapkan kota haji adalah lebih rendah berbanding setiap tahun mereka berikan kota kepada negara-negara yang menghantar jemaah haji, bilangan kota yang berkurangan itu adalah untuk
mengelakkan ataupun mengawal supaya tidak berlaku limpahan jemaah haji, yang mana kawalan ini adalah untuk kebaikan jemaah haji. Jadi bagi kaedah bahaya mesti dihapuskan, 3 perkara tadi saya kira adalah aplikasi untuk aplikasi di dalam pengibadatan jemaah haji. Baik, bagi yang terakhir, kaedah yang terakhir iaitu kaedah al-adah muhakkamah ataupun adat dijadikan sebagai hakim. Adat dijadikan sebagai hakim. Di dalam pengibadatan jemaah haji terdapat juga perkara-perkara yang berkaitan dengan adat yang dijadikan sebagai hakim ataupun al-adah muhakkamah. Saya bawakan yang terakhir ini 4 contoh aplikasi yang digunakan di dalam situasi pengibadatan jemaah haji. Yang pertama adalah jemaah haji menggunakan sabun wangi ketika di dalam ihram untuk membasuh tangan selepas makan adalah tidak dikenakan dam, kerana adat kebiasaan sabun yang digunakan itu adalah bagi tujuan untuk melakukan pembersihan tangan dan bukannya adalah untuk berwangi-wangian. Perlu diketahui bahawa salah satu larangan di dalam ihram adalah jemaah haji dilarang untuk berwangi-wangian. Jadi bagi situasi ini, jemaah haji menggunakan sabun yang mungkin sabun itu berbau wangi, tetapi jemaah haji menggunakan sabun itu adalah untuk bersuci, membersihkan tangan selepas makan dan bukannya adalah untuk berwangi-wangian. Dan oleh itu adat penggunaan sabun yang mana sabun itu berkemungkinan mempunyai wangian adalah tidak memberikan ataupun tidak dikenakan dam kepada jemaah haji yang berkenaan. Situasi yang kedua berkaitan dengan jemaah haji wanita. Jemaah haji wanita yang mungkin menggunakan pemakaian pad herba, pad herba yang ada wangian ataupun ada bauan, bagi wanita yang di dalam ihram juga tidak dikenakan dam kerana kebiasaan ataupun adat kebiasaan pemakaian pad herba kepada jemaah haji wanita itu adalah bagi tujuan kesihatan jemaah haji dan bukannya bagi tujuan untuk berwangi-wangian. Oleh itu jemaah haji tidak dikenakan sebarang dam atas faktor yang disebutkan tadi. Aplikasi yang ketiga, ini adalah contoh klasik lah, contoh lama yang mana pada masa ini mungkin jarang dilihat, tetapi saya bawakan satu contoh yang klasik, yang lama, yang memang berlaku semasa jemaah haji melaksanakan ibadah haji, iaitu jemaah haji lelaki menjunjung bakul ketika dalam ihram, tidak dikenakan dam kerana adat kebiasaannya satu kaum itu membuat ataupun menjunjung bakul tersebut adalah untuk membawa barang-barang dan bukannya untuk menutup kepala. Diketahui bahawa jemaah haji lelaki semasa di dalam ihram tidak boleh untuk menutup kepala. Sekiranya mereka menutup kepala semasa di dalam ihram, mereka boleh dikenakan dam. Tapi bagi situasi ini adalah menjadi adat kepada kaum berkenaan membawa barang secara menjunjung di atas kepala, dan adat ini tidak menjadikan jemaah haji berkenaan dikenakan dam. Seterusnya adalah contoh yang terakhir, contoh yang keempat, bagi kaedah yang terakhir yang dibincangkan, adat dijadikan hakim, iaitu semasa di dalam ihram jemaah haji menggosok gigi. Diketahui bahawa walaupun ubat gigi terdapat wangian dan adat kebiasaannya menggosok gigi adalah lebih bertujuan untuk menjaga kebersihan mulut dan bukannya untuk berwangi-wangian, maka menggosok gigi semasa dalam ihram adalah
tidak dikenakan dam dan dibolehkan atas faktor menjaga kebersihan dan juga bukan untuk berwangi-wangian. Isu kaedah ini juga mungkin boleh dinilai dari sudut al-umur bimaqasidiha, iaitu setiap perkara dinilai berdasarkan niat juga. Jadi 4 contoh aplikasi di dalam pengibadatan jemaah haji ini kita bawakan untuk pengetahuan semua dalam kaedah adab dijadikan hukum, al-adah muhakkamah. Oleh itu saya kira semua contoh-contoh aplikasi yang diberikan ini boleh memberi gambaran yang mana kaedah-kaedah penentuan hukum digunakan pakai secara banyaknya dalam pengibadatan jemaah haji. Dan saya kira Tabung Haji yang merupakan institusi kewangan yang menguruskan jemaah haji Malaysia dalam melaksanakan ibadah haji telah melaksanakan sebaik-baik usaha untuk membantu semua jemaah haji. Sekali lagi saya ingin berpesan kepada semua bahawa perkara yang berkaitan dengan hukum hakam pengibadatan jemaah haji haruslah dirujuk kepada guru, kepada ustaz-ustaz yang lebih alim dan lebih mengetahui. Dan perbincangan pada video ini adalah bagi tujuan pelajaran dan ianya hanya sekadar contoh, kerana hukum-hukum yang lebih tepat perlu dirujuk kepada orang yang lebih mengetahui dan juga orang yang lebih alim, insya-Allah. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada rakan yang berikutnya untuk membuat kesimpulan kepada tajuk ini. Sebagai kesimpulan, kita telah membincangkan daripada awal berkenaan 5 kaedah asas penentuan hukum yang dibincangkan di dalam skop tabung haji, sebuah institusi kewangan Islam dalam menguruskan jemaah haji, khususnya jemaah haji Malaysia. Daripada semua perbincangan, dapatlah disimpulkan bahawa 5 kaedah asas yang digunakan iaitu: pertama, setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Kedua, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Ketiga, kesukaran membawa kemudahan. Keempat, bahaya mesti dihapuskan. Dan yang terakhir, adat jadikan hakim. Dapat memberi manfaat kepada jemaah haji dalam melaksanakan ibadat haji dan mendapat haji yang mabrur. Sekian, terima kasih.